Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah doakan semoga murid-murid sihat dan ceria selalu. Diharapkan murid-murid dapat manfaatkan hari ini dengan aktiviti yang berfaedah. Baiklah, sudahkah murid-murid membaca Al-Quran pada hari ini? Alhamdulillah. Tahukah murid-murid, dengan hanya membaca satu huruf Al-Quran, Allah janjikan 10 pahala kebaikan. Bayangkan jika kita membaca satu ayat Al-Quran atau satu surah Al-Quran, berapa banyakkah pahala kebaikan yang Allah kurniakan? Jika pahala itu dapat ditukar dengan wang ringgit, tentu ramai yang berlumba-lumba untuk membaca Al-Quran, kan? Baiklah murid-murid, tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah Kefahaman Surah Ad-Duha, Pendidikan Islam tahun 6, Bidang Al-Quran. Di akhir sesi pembelajaran nanti, Ustazah harapkan murid-murid dapat pertama, menyatakan maklumat ringkas berkaitan Surah Ad-Duha dengan betul. Kedua, menerangkan erti ayat 1 hingga 11 daripada Surah Ad-Duha dengan betul. Yang ketiga, menghuraikan pengajaran Surah Ad-Duha dengan betul. Dan yang keempat, mengaplikasi pengajaran Surah Ad-Duha dalam kehidupan harian. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Subhanallah, indahkan alunan bacaan surah Ad-Duha itu tadi. Seterusnya, mari kita ulang kaji tentang latar belakang surah Ad-Duha berdasarkan soalan berikut. Berapakah bilangan ayat? Apakah jenis surah ini? Kenapakah dinamakan Ad-Duha? Dan apakah asbab nuzul surah ini? Murid-murid nak tahu jawapannya? Mari kita saksikan. Soalan pertama, berapakah bilangan ayat? Ya, jawapannya, surah Ad-Duha mengandungi 11 ayat. Apakah jenis surah ini? Surah Ad-Duha merupakan surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan seterusnya, kenapakah dinamakan Ad-Duha? Murid-murid perasan tak apakah perkataan yang disebut di awal surah ini? Ya, tepat sekali. Iaitu perkataan Ad-Duha. Jadi, sebab surah ini dinamakan Ad-Duha kerana Allah bersumpah dengan waktu duha sebagaimana yang disebut di permulaan surah ini. Apakah pula asbab nuzul surah ini? Sebelum turunnya surah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima wahyu dalam tempoh yang agak lama, iaitu 6 bulan.
Orang kafir melemparkan tuduhan bahawa Allah telah membenci dan mengabaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sangat tertekan, tidak tenteram dan duka cita. Justru itulah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surah ini sebagai penafian terhadap tuduhan yang dilemparkan oleh orang kafir. Murid-murid pernah tak merasa perasaan tertekan, sedih, keseorangan dan dilanda masalah? Bagaimanakah murid-murid mengatasinya? Surah Ad-Duha ada jawapannya. Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari erti surah Ad-Duha satu persatu. Ayat pertama, surah Ad-Duha. Wad-Duha, demi waktu duha. Perkara inilah yang perlu kita dengar apabila kita mengalami tekanan. Bangun dan lihatlah cahaya sekitar kita. Murid-murid, solat apakah yang boleh kita lakukan pada waktu duha? Ya, pandai murid-murid. Kata kuncinya S, D, iaitu S, solat, D, duha. Solat duha. Kenapakah disunatkan untuk solat duha? S, sebagai sumber pintu rezeki. D, diri menjadi tenang dan tidak keluh kesah. Bilakah dikira waktu duha? Waktu duha dikira lebih kurang 30 minit selepas terbitnya matahari dan 10 minit sebelum waktu zuhur. Baiklah, kita terus ke ayat kedua. Wal-laili idza saja. Dan malam apabila ia sunyi sepi. Kenapa tiba-tiba Allah sebut pasal malam pula dalam ayat ini? Apakah yang biasa kita lakukan pada waktu malam? Kata kuncinya ialah 2T, iaitu tidur dan tahajud. Dua perkara ini, jika kita lakukan, akan memberikan ketenangan kepada diri. InsyaAllah. Tidur untuk mendapatkan kerehatan. Manakala, solat sunat tahajud pula adalah untuk ketenangan jiwa. Seterusnya, ayat ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahawa Tuhanmu, wahai Muhammad, tidak meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Ayat inilah menerangkan asbab nuzul surah ini. Secara terangan, Allah Ta'ala telah memberi peringatan bahawa Dia tidak akan pernah melupakan, meninggalkan, apatah lagi untuk membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hambanya. Ayat keempat. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. Apabila kita mengalami kesedihan hingga menyebabkan tertekan, Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam ayat ini, iaitu kehidupan di dunia hanyalah sementara dan tiada kehidupan yang lebih baik untuk ditandingi melainkan kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Ayat kelima. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha, berpuas hati.
Ayat ini adalah motivasi kepada kita murid-murid. Jika rasa tertekan, sedih, ingatlah itu hanyalah sementara. Hadiah syurga yang Allah janjikan di akhirat kelak jika kita dapat mengatasinya. Ayat ke-6. Alam yajidka yatimau fa'awa. Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lalu ia memberikan perlindungan? Ya, ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan sebagai anak yatim untuk menghiburkan dan menenangkan hati baginda. Kita juga mungkin pernah merasa sunyi, keseorangan, tiada sesiapa kan? Sedangkan hakikatnya Allah ada bersama kita. Ayat ke-7. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar, lalu ia memberikan hidayah, petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Ayat ke-8. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Dan didapatinya engkau miskin, lalu ia memberikan kekayaan. Ya murid-murid, cuba renung diri kita. Daripada tidak mengenal ABC, alif bata, sehingga lancar membaca. Daripada tidak pandai solat, sehingga tahu menunaikannya. Dapat makan, pakai, dan tempat tinggal yang sempurna. Bukankah semua itu nikmat Allah? Jadi, untuk apa lagi kita berkeluh kesah? Syukur apa yang ada, usaha apa yang tiada. Tapi, bagaimana pula cara kita bersyukur? Mari kita lihat ayat ke-9 hingga ke-11 untuk menemui jawapannya. Ayat ke-9. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Oleh itu, adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Ayat ke-10. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Adapun orang yang meminta bantuan pimpinan, maka janganlah engkau tengking herdik. Dan ayat ke-11. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Murid-murid, ayat 9 hingga 11 ini juga menceritakan tentang pengajaran surah Ad-Duha. Apakah pengajarannya? Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita supaya mengamalkan perkara berikut. Ustazah ringkaskan bagi memudahkan mengingatinya, iaitu 2B, 2M. Apa itu 2B, 2M ya murid-murid? B pertama, berusahalah untuk berjaya. B kedua, bersyukur dengan nikmat Allah. Manakala M pertama, menjaga kebajikan anak yatim, dan M kedua, membantu orang yang memerlukan pertolongan. Murid-murid, marilah kita sama-sama amalkan nilai kasih sayang, hormat menghormati sesama kita, bertanggungjawab dengan tugas kita sebagai hamba Allah supaya hidup kita tenang dan gembira. Baiklah murid-murid, seterusnya Ustazah minta supaya murid-murid sediakan pen dan kertas. Sila catatkan cara mensyukuri nikmat Allah berdasarkan video berikut.
Duhai darah kau manis jelita. Apa lagi tu? Alah, nyanyi sikit pun tak boleh. Tuan-tuan, memandangkan harga barang sekarang ni semua dah mahal, saya dan keluarga setiap hujung minggu bercucuk tanam. Orang di kampung, untung dia orang ada tanah. Tapi kami di bandar ni, inilah saja tanah yang kami ada. Isteri dan anak saya cukup suka membantu saya. Abah, tomato dan terung ni menjadilah, Abah. Mestilah. Ini kan usaha kita sekeluarga. Jimat duit dapur. Badan kita pun sihat. Benda ni, Mak, kalau masak kari, best lah. Mestilah. Nanti mak masakkan ya. Jadi tuan-tuan, bila lagi nak ajak keluarga bercucuk tanam? Badan sihat, hidup bahagia. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan alam semesta. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Murid-murid, sebagai murid yang baik, apakah pula bentuk bantuan yang boleh diberikan jika berhadapan dengan situasi berikut? Ziarah ke rumah anak yatim, orang buta sedang melintas jalan, rumah jiran dilanda banjir dan menziarahi kawan yang sakit. Ustazah yakin murid-murid mampu memberikan jawapan yang tepat. Kamu sememangnya murid yang baik dan hebat, tahu menyesuaikan pengajaran surah Al-Duha dengan kehidupan semasa. Mari kita lihat contoh jawapannya. Sedekahkan makanan, pakaian, wang ringgit atau barang keperluan harian untuk anak-anak yatim, serta bertanya khabar dan gembirakan hati mereka. Pimpin tangan dan bantulah orang buta untuk melintas jalan. Membantu menyimpan dan memindahkan barangan serta menawarkan tempat tinggal kepada jiran yang dilanda musibah. Mendoakan kawan yang kurang sihat serta bercakap perkara-perkara yang boleh menggembirakannya. Murid-murid, sebagai rumusan pelajaran kita pada hari ini, pertama, perintah dan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mensyukuri nikmat-Nya. Kedua, larangan Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak berlaku kasar terhadap anak yatim dan orang yang meminta pertolongan. Ketiga, apabila sedih, resah, tertekan, baca dan hayatilah keseluruhan makna surah Ad-Duha. Dan yang keempat, amalkan solat sunat duha dan solat sunat tahajud sebagai amalan harian untuk ketenangan jiwa. Jadi, sudahkah murid-murid lakukan solat sunat duha pada pagi ini? Jika belum, selepas tamat pelajaran ini, jom kita terus amalkannya. Allah Subhanahu Wa Taala amat suka orang yang mempelajari sesuatu perkara dan terus beramal dengannya. Baiklah murid-murid, kita sudah pun berada di penghujung siaran. Semoga perkongsian kita pada hari ini dapat membantu murid-murid menjadi orang yang lebih bermotivasi dan berusaha ke arah kebaikan sebagaimana tuntutan dalam surah Ad-Duha. Semoga kita semua sentiasa ceria dan dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.